Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Walaupun hari ini cuaca tidak begitu cerah untuk musim panas di island ni, tapi begitulah gambarannya juga tentang kehidupan kita, bahawa langit tidak selalu cerah. Walaupun kita terkejut dengan apa yang berlaku kepada halaman YouTube masakan suku Pavitra, sehingga keseluruhan video telah dikosongkan dan tiada lagi kandungan di dalamnya. Tetapi saya secara peribadi mengambilnya sebagai sesuatu yang positif, sekurang-kurangnya untuk pasangan Sugu dan Pavitra serta keluarga mereka. Saya tidak mahu berspekulasi kerana kita tidak ada apa-apa maklumat mengenainya. Cuma saya memikirkannya daripada pengalaman kecil saya, kerana saya tidaklah pernah sampai kepada tahap macam tu. Tapi kenangan pada sekitar tahun 2008 membawa kepada tahun 2010 ketika saya menulis buku Aku Terima Nikahnya. Ia telah memberikan satu pengalaman yang ada serba sedikit kaitannya dengan apa yang terjadi pada masa ini. Cuma bezanya pengalaman saya itu terjadi di zaman pra-media sosial. Walaupun dah ada Facebook dan lain-lain, tetapi bentuknya agak berlainan. Apabila saya menulis buku Aku Terima Nikahnya, ia telah mewujudkan sekelompok mereka yang berminat untuk membaca buku tersebut dan memanfaatkannya. Tetapi ada sebahagian daripada pembaca telah pergi lebih jauh daripada sekadar minat dan suka kepada apa yang terkandung di dalam buku tersebut. Maka bermulalah episod apabila saya dengan isteri, juga dengan anak-anak, kadang-kadang bila kami keluar ke kedai untuk membeli barang, keluar untuk makan, kami ditegur daripada semasa ke semasa, dan ada yang nak berbual, ada yang nak bergambar. Apabila kejadian seperti itu berlaku, saya cuba untuk menjaganya sebaik mungkin. Apabila berlaku perbualan, saya nampak perbualan itu terfokus hanya kepada saya, ketika mana isteri saya ada di sebelah. Maka saya perkenalkan isteri saya. Saya kata, ini isteri saya. Dia kata, okey, Assalamualaikum. Kemudian terus mengabaikan beliau dan fokus kepada saya. Jadi boleh bayangkanlah bagaimanakah perasaan isteri saya apabila being ignored dalam bentuk yang sedemikian rupa. Dan keadaan itu berulang-ulang. Ada yang nak bergambar, terutamanya kalau orang perempuan lah, saya akan tarik isteri saya untuk bergambar bersama-sama, dan nampak kadang-kadang wajah kecewa, frustrated ataupun tidak selesa di wajah sebahagian daripada mereka yang bergambar dengan saya. Walaupun still pada masa yang sama ramai juga yang okey je, tapi kalau saya tak buat macam tu, mereka tidak initiate benda tu. Mereka tidak, boleh tak Kak join sekali. Ada rasa malu untuk bergambar dengan saya sebagai seorang lelaki. To have like one man, one woman dalam satu gambar tu, dalam culture kita, itu adalah perkara yang sepatutnya kita sendiri ada rasa segan dan malu untuk melakukannya. Dalam keadaan yang seperti itu, dia memerlukan kepada beberapa usaha yang dilakukan oleh kita sendiri, saya sendiri sebagai penulis yang menjaga rumah tangga kami. Maka saya daripada semasa ke semasa berkongsi dengan isteri saya bahawa apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang orang ucapkan di luar, benda yang orang ucapkan di luar macam-macam. Benda yang merepek-repek, yang melampau-lampau pun ada. Ada yang offer nak kahwin dengan saya di bahagian komen blog, di dalam shout box, ya, benda-benda yang sangat tidak berakhlak. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang quote-unquote Islamik, sehingga membingungkan saya pada masa itu, kenapa jadi macam ni kan. Tetapi apa yang saya tekankan kepada isteri saya, kami bersama-sama, ialah walau apa sekalipun yang berlaku, rumah tangga kita ni adalah rumah tangga kita. Tidak boleh sama sekali pihak ketiga, walau siapa pun mereka, termasuklah ahli keluarga kita sendiri, untuk campur tangan dalam mengatakan sesuatu, dalam memberitahu sesuatu dan menunjukkan sesuatu yang mempengaruhi tindakan kita di dalam rumah tangga ini. So itu perlukan kepada proses berterusan dan juga kesabaran, dan kena banyak doa. Saya pernah selepas kuliah maghrib di sebuah masjid, lepas sembahyang Isyak, seorang wanita ingin mendapatkan tanda tangan saya di dalam bukunya dan ingin bergambar dengan saya. Beliau telah datang dan duduk bersama-sama di sebelah saya ketika saya dan AJK Masjid tengah duduk bersila atas lantai nak
ada jamuan sikit kan, betapa awkwardnya keadaan pada masa tersebut. Malah pada masa itu wanita berkenaan telah memberikan kameranya kepada pengerusi masjid untuk tolong ambilkan gambar saya dan beliau sehingga merah padam muka saya pada masa tersebut. Kita tak sampai hati nak halau ke, nak jerkah ke, nak marah ke, walaupun itu adalah satu perbuatan yang sangat tidak patut. Tapi itu adalah sebahagian kecil daripada ratusan pengalaman pelik yang pernah berlaku. Walaupun buku saya Aku Terima Nikahnya itu taklah sampai sepopular halaman Sugu Pavitra. Sehinggalah akhirnya apabila kita dapati bahawa sepatutnya mereka yang membaca buku yang kita tulis itu mendapat modal untuk mereka memperbaiki kehidupan mereka, mengembangkan apa-apa kebaikan yang ada dalam buku tu dalam keluarga masing-masing dan tidak terfokus kepada saya sebagai individu, tetapi ia adalah satu proses yang sukar. Jadi bila sampai kepada tahun 2012-2013 itu, saya dapati bahawa quote-unquote peminat saya adalah merupakan masalah kepada diri saya. Maka pada ketika itulah saya mengambil keputusan untuk memadam semua media sosial saya. Saya delete akaun Facebook, saya delete akaun Instagram, saya delete akaun Twitter yang pada ketika itu sudah mempunyai lebih kurang dalam 70,000, 80,000 follower, walaupun tidak seramai orang lain yang jauh lebih terkenal, selebriti di televisyen, tapi jumlah itu adalah jumlah yang signifikan untuk saya. Dan apabila saya padamkan semua itu demi rumah tangga, keluarga dan kehidupan serta kesejahteraan diri saya sendiri, akibatnya besar. Akibatnya memang kita hilang quote-unquote pendapatan. Kita nak buat program tak boleh nak promosi, kita nak tulis buku tak boleh nak promosi, maka kita hilang. Memang kita jatuh miskin apabila kita ambil tindakan tersebut. Namun kalau itu kita lakukan demi untuk kebaikan rumah tangga, kebaikan keluarga, maka yakinlah insya-Allah Tuhan akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut dalam satu hadis, kata beliau, khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Jadi apa-apa pengorbanan yang perlu kita lakukan demi untuk isteri, pasangan, suami, keluarga, maka insya-Allah itu adalah merupakan satu pengorbanan besar yang Tuhan pandang dan tidak akan disia-siakan. Jadi itulah yang ingin saya kongsikan dan saya harapkan doakan yang baik-baik untuk pasangan tersebut dan sesiapa sahaja yang berhadapan dengan ujian seperti ini. Dan bagi kita pula sebagai peminat, hendaklah kita berhati-hati bahawa apabila pengkarya menghasilkan karya, sama ada karya itu buku, lagu, lakonan, termasuklah juga video masakan seperti Sugu Pavitra, hendaklah minat kita itu hanya terfokus kepada hasil karya dan jangan sekali-kali kita rasa terfikir untuk memiliki dan menguasai pengkarya tersebut. Terutamanya di zaman media sosial ini, apabila timbul satu tanggapan yang begitu angkuh di kalangan kita sebagai audience yang kadang-kadang kita nisbahkan sebagai netizen, bahawa kalau aku tak ada, kalau kita orang tak ada, kau pun tak ada. Maksud dia, kau generate income sebab kita orang tengok video kau. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat sombong sehingga kita terlupa bahawa rezeki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara teknikalnya ada kebenaran terhadap kata-kata tersebut, but at the end kamu adalah kamu, mereka adalah mereka dan kita mesti saling menghormati, iaitu satu paradigma yang kelihatannya semakin hilang daripada interaksi media sosial. Apabila kita, bukan sahaja selebriti boleh menjadi sombong dengan populariti mereka, malah netizen yang tidak dikenali wajahnya ini pun boleh menjadi sombong sebagai satu individu, merasakan bahawa engkau power kerana aku tengok iklan engkau, maka engkau dapat revenue dan engkau dapat keuntungan, maka you have to respect me, you have to follow me, you have to fulfill my needs. Dan itu adalah merupakan paradigma yang membinasakan. Semoga ada sedikit kebaikan daripada apa yang telah dikongsikan ini, agar kita sama-sama kembali bersederhana dan ingat kembali kepada asas kita sebagai individu-individu yang ada tanggungjawab untuk mengelokkan akal fikiran, budi bahasa, peribadi dan interaksi kita dengan orang lain, sama ada secara offline ataupun secara online, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat kebaikan. Hingga bertemu di dalam vlog yang seterusnya. Terima kasih. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.